Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya nak minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube The Amran untuk memperkuatkan perjuangan saya ke arah Malaysia yang lebih baik. Dengan semua kaum, semua bangsa menikmati negara ini secara makmur, aman, tenteram dan berjaya maju untuk membawa kita ke satu tahap yang lebih tinggi di masa akan datang. InsyaAllah tuan-tuan, Dr. Amran akan sentiasa menjadi suara kepada 60% rakyat negara ini dan tidak ada parti tetapi mahu menyumbang untuk melihat Malaysia yang lebih baik. Semua orang tahu saya lawan DAP. Walaupun saya adalah bekas ahli semua hidup DAP. DAP yang dulu saya gelar sebagai Democratic Action Party telah berubah menjadi Developer Action Party. Jadi dalam video-video seterusnya, saya akan hanya menamakan DAP sebagai Developer Action Party. Ada sebab. Ada sebab untuk saya menggelarkan DAP sebagai Developer Action Party. Mungkinlah saya akan tegangkan dalam video-video akan datang. Tapi hari ini, saya nak cerita sikit tentang saya lawan DAP ni sebab apa. Saya lawan DAP ni 5 hari sebelum PRU14. Saya kata jangan undi logo PKR kerana DAP akan menguasai negara ini. Tak cukup dengan tu. Selepas DAP jadi kerajaan, saya terus lawan DAP. Saya lawan DAP. Sama ada secara individu ataupun menerusi NGO saya, Gagasan 3, ataupun saya dijemput untuk menghadiri banyak forum online, ceramah-ceramah di semua PRK terbaru di Tanjung Piai, di mana saya membantu calon MCA untuk menang dengan menerangkan kepada orang-orang Melayu apa itu DAP, apa realitinya DAP dalam politik negara ini, sehingga orang Melayu mulai sedar tentang bahayanya DAP ini kepada sistem politik negara. Orang Melayu mula sedar betapa DAP ini tidak boleh dibenarkan untuk menjadi kerajaan. Orang Melayu mulai sedar DAP ini bukan parti yang mewakili berbelah bangsa, tetapi sebenar-benarnya adalah parti yang resis dan chauvinis yang hanya membela bangsa DAP semata-mata. Jadi, akibat kefahaman, kesedaran orang Melayu tentang DAP ini, maka peralihan kuasa yang berlaku daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional telah berlaku dalam suasana yang tenang, aman, damai, dengan tidak ada langsung sebarang huru-hara, demonstrasi, rusuhan dan sebagainya, kerana rakyat nak tengok perubahan kerajaan itu. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu lagi DAP menjadi kerajaan. Jadi ramai yang happy. Alhamdulillah, semua orang bersyukur. Semua orang gembira dengan pertukaran kerajaan ini, dan kerajaan baru yang dikepalai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri nampaknya sedang membina kekuatan, membina momentum untuk mendapat sokongan rakyat. Tetapi hari ini saya sedikit terguris, kecewa dengan sikap salah satu parti komponen dalam Perikatan Nasional. Saya cakap secara langsung lah, direct je, MIC, yang menggunakan bahasa Tamil dalam ucapan Menteri Sumber Manusia, iaitu Presiden MIC, untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada RTM dengan menggunakan bahasa Tamil untuk kononnya mencerminkan kepelbagaian kaum. Bro, saya nak cakap dengan you, jangan ulang lagi kesilapan yang pernah dilakukan oleh DAP. Orang Melayu tidak resis, tetapi mereka mahu bahasa Melayu yang disebut dalam perlembagaan Malaysia sebagai bahasa rasmi digunakan dalam semua acara-acara rasmi. Selaku menteri, anda tentunya faham bahawa anda hanya boleh menggunakan bahasa Melayu untuk kamu menyampaikan mesej kepada rakyat. Tak kira, kerana kita menganggap semua rakyat Malaysia ini memahami,
boleh bertutur dalam bahasa Melayu, dan inilah sebenarnya yang menjadikan kita semua sebagai bangsa Malaysia yang sebenar. Saya secara jujurnya tak boleh terima alasan mereka untuk menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu sebagai cara untuk mereka menunjukkan kepelbagaian kaum dan sebagainya. Kamu boleh menggunakan bahasa Melayu, kamu boleh menggunakan bahasa Tamil atau bahasa Cina dalam apa jua acara, parti, perjumpaan, meeting, mesyuarat di kalangan ahli dan sebagainya. Tetapi dalam menjalankan urusan rasmi sebagai kerajaan, saya nak ingatkan MIC, jangan gunakan bahasa ibunda untuk kamu menjalankan kerja-kerja rasmi sebagai kerajaan. Ini sesuatu yang tidak boleh diterima oleh orang Melayu. Kerana kita adalah sebuah bangsa yang ada yang mematuhi perlembagaan, kan, dan memahami, menghormati serta mengikuti apa yang telah kita laungkan sejak daripada kecil lagi dalam rukun negara kita. Iaitu kita menghormati keluhuran perlembagaan. Kita mahu dalam perlembagaan itu, kalau boleh, semua benda, semua perkara yang ada, yang disebut dalam perlembagaan, kita ikuti agar semua rakyat akhirnya akan lahir sebagai sebuah bangsa Malaysia, bukan bangsa Cina Malaysia, bukan sebagai bangsa Hindu Malaysia, dan juga semua orang mampu untuk satu hari nanti mengakui dengan bangganya kepada dunia bahawa saya ini bangsa Malaysia. Tak kisah orang Melayu, orang Cina, orang India, memang ada peranan, memang ada jasa, memang mereka telah lakukan sesuatu yang betul untuk negara ini. Dan kita perlu melihat contoh yang terjadi kepada Indonesia, kepada Thailand, di mana tidak ada SJKC, tidak ada SJKT. Kerana akhirnya mereka bermatlamat untuk melahirkan bangsa Thailand, bangsa Indonesia itu sendiri. Dan daripada segi ini, saya minta semua parti, terutama MIC dan MCA dalam Perikatan Nasional, untuk menghormati perlembagaan ini dan menggunakan bahasa Melayu, hanya bahasa Melayu dalam menjalankan urusan-urusan rasmi. Saya nak pesan, dan ini adalah satu amaran yang tegas, bahawa di pihak rakyat, terutama netizen-netizen tentera bawang dan juga NGO-NGO, tidak akan membiarkan perkara sebegini berterusan. Kerana kita tidak mahu Perikatan Nasional tersungkur pada PR15, kerana bila Perikatan Nasional tersungkur, maka yang naiknya adalah Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan naik, maknanya DAP kembali menguasai negara ini. Dan ini kita tak nak. Kita tak nak DAP kembali menjadi kerajaan. Kita tak nak satu kaum minoriti menguasai kaum majoriti. Dan kita dah lihat dah sepanjang 22 bulan menjadi kerajaan, apa benda tak elok yang DAP dah lakukan. Bukan saja rakyat ditipu, bukan saja rakyat dikencing, malah rakyat menaikkan mereka atas dasar fitnah yang mereka jalankan. Dan daripada situ, saya berharap parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional, terutama MCA dan MIC, tolonglah, bantulah Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membina semula negara ini dalam kepayahan kita untuk berdepan COVID-19 pada masa ini, dengan tidak lagi mengeluarkan ataupun mendepani isu-isu yang saya boleh katakan sebagai merepek sangat, semata-mata kamu ingin menjaga hati bangsa kamu. Kamu jaga hati bangsa kamu dengan kamu memberikan mereka sebuah ekonomi yang baik, harga barang yang lebih baik, gaji yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Bukan dengan hanya cuba untuk memperjuangkan bangsa seperti yang pernah dilakukan oleh DAP sebelum ini. Saya harap parti-parti dalam Perikatan Nasional yang baru saja menubuhkan kerajaan beberapa bulan yang lalu, agar muhasabah diri, tidak mencari pasal, tidak membenarkan pihak Pakatan Harapan terutama DAP untuk menggunakan segala peluang yang ada untuk merendah-rendahkan kamu. Kerana kamu harus ingat, Perikatan Harapan ini bukan lahir dalam keadaan yang cukup kuat
tetapi adalah sebuah gabungan ada ahli parlimen daripada pelbagai parti yang akhirnya membentuk sebuah kerajaan yang didominasi oleh Melayu Islam. Saya harap perkara ini dapat dikekalkan dan semoga insya-Allah kita akan bersama-sama menuju PR15 dengan harapan, dengan strategi, dengan kerja yang betul untuk tidak membenarkan lagi Pakatan Harapan yang dikuasai oleh DAP memerintah semula negara ini. Satu lagi isu yang sedang dimainkan oleh DAP sekarang ni adalah kononnya menggunakan bahasa Melayu daripada sebuah kementerian yang menggunakan bahasa Melayu ditukar kepada menggunakan bahasa Inggeris, iaitu daripada Kementerian Alam Sekitar ataupun KAS nak ditukar kepada Ministry of Environmental and Water ataupun MEWA. Wahai ahli parlimen DAP, dikala rakyat memerlukan kamu untuk keluar, untuk bersama-sama mereka, untuk menghalang orang ramai daripada mengingkari PKP yang sedang berjalan ini, kamu bangkitkan benda-benda yang bagi saya sangat merepek ini. Kalau nak dikirakan singkatan itu menjadi satu hal, apakah Malaysia Airlines ataupun MAS itu satu benda yang tidak betul? Ataupun UMNO. UMNO itu sendiri singkatannya adalah bahasa Inggeris. Tetapi ia adalah sebuah pertubuhan yang tidak langsung pernah lari daripada landasan perjuangannya untuk membela Melayu. Dan DAP sendiri adalah sebuah parti, Democratic Action Party. Dululah. Sekarang ni dah jadi Developer Action Party. Tetapi singkatannya tetap juga menggunakan bahasa Inggeris. Kenapa tak digunakan Parti Tindakan Demokratik sejak dulu lagi? Ataupun PTD, Parti Tindakan Demokratik. Kenapa DAP itu menggunakan bahasa Inggeris, iaitu Democratic Action Party, yang sama mana saya tukar menjadi Developer Action Party? Come on dah, jangan kamu merepek dengan isu-isu macam ni. Lebih baik kamu fokuskan, tumpukan kepada usaha untuk kamu membantu rakyat pada hari ini untuk menepani COVID-19 yang bukan setakat menghitung bilangan pesakit yang dijangkiti COVID-19 ataupun berapa kematian yang disebabkan oleh virus ini, tetapi apa yang lebih penting adalah kita menepani COVID-19 ini daripada segi ekonomi yang akan menyebabkan jutaan rakyat kita akan kehilangan kerja, dan bagaimana kamu ahli-ahli politik, kamu ahli-ahli parlimen, kamu adun yang ramai daripada DAP ini nak membantu rakyat. Sudahlah. Kamu jangan merepek dengan isu-isu yang tidak membawa apa-apa manfaat kepada rakyat negara ini. Tetapi saya nak ingatkan parti-parti dalam kerajaan, tolong jangan lupa untuk menggunakan bangsa Melayu, bahasa Malaysia yang terdapat dalam pelbagai negara kita sebagai bahasa rasmi dalam semua urusan rasmi. Itu saja saya nak pesan, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam video akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.